Halim Saad, antara nama yang disebut dikatakan ditahan selain daripada Daim. Kalau kita tengok cerita Anwar dan Anton Story itu, nama Daim tu antara yang naik. Halim Saad hari ini mengatakan, Tan Sri Halim Saad mengatakan bahawa beliau nafi disiasat berhubung pembelian 2.3 bilion saham Renung. Usahawan Halim Saad akhirnya mengulas laporan media menyebut dirinya dipanggil OSPM untuk membantu siasatan. Dia bagaimanapun menafikan laporan dan menyatakan Suruhanjaya itu memanggilnya berhubung urus niaga yang membabitkan pembelian 32.6% kepentingan di dalam Renung bernilai 2.3 bilion pada November 1997. Ingat pada masa itu krisis keuangan. Urus niaga itu dilaporkan berlaku ketika krisis keuangan yang didakwa sehingga menyebabkan indeks komposit KL menjunam sehingga 20%. SPM tidak memanggil saya untuk disiasat mengenai perkara tersebut. Artikel FMT menyebut bahawa Edge selain memetik sumber SPM mendakwa bahawa siasatan berkenaan urus niaga Renung menerbitkan semula sepenuhnya 3 artikel akhbar itu mengenai perolehan saham Renung dari November 1997 untuk menyegarkan ingatan pembaca. Halim berkata artikel itu mencetuskan spekulasi yang tidak berasas. Saya cabar mereka kemukakan bukti mengenai salah laku dalam urusan berkenaan, katanya. Baik, kalau sekiranya bukan Halim Saad yang dipanggil, dia ada 3 Tan Sri besar lah. Satu, Den Juling. Kedua, Tan Sri Halim Saad. Ketiga, Tajuddin Ramli. So kalau bukan Halim Saad, beliau menafikan, so tinggal Den Juling dengan Tajuddin Ramli lah. Tajuddin Ramli kalau kita ingat skandal kes MAS dahulu, zaman Mahathir. Kenapa? Okay, saya sebenarnya bukan cerita Daim, dia bukan cerita Tan Sri siapa-siapa ni, tuan-tuan. Sebenarnya benda ini membawa kepada apa? Kepada Mahathir Mohamad. Sebenarnya benda ini membawa kepada Mahathir Mohamad. Kenapa Mahathir Mohamad? Okay, baru-baru ini Tun Mahathir menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, Tun Mahathir sama Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau saman. Dan mendakwa kerana kendakwaan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kroni-kroni dia dapat projek bilion, anak beranak dapat projek bilion, sakau tapi Melayu miskin. Itu dakwaan Anwar Ibrahim. So Mahathir saman. Perkara-perkara sebegini antara benda yang boleh dibawa masuk ke dalam kes tersebut. Di dalam kes tersebut, perkara yang boleh bawa masuk dalam kes yang dakwaan saman tersebut. Ada yang kata, bukan dah tarik balik? Tak. Saman tu tak ditarik balik, saman tu diteruskan. Ada yang kata Anwar bayar 500 juta supaya Mahathir tarik balik. Sukati je korang. Sukati je korang. 500 juta. Tak, saman itu dah tetap diteruskan. Tetap diteruskan. 91 lagi. Tambah lagi 200 tuan. Kita 200 share malam. Kita nak bagi tahu perkara ini baru pendedahan sedikit. Ini baru pendedahan sedikit. Semalam SPRM juga memanggil anak bekas Perdana Menteri yang dikaitkan dengan kes Panama Papers. Ada 3 nama. Pertama, anak Najib. Kedua, anak Muhyiddin Yassin. Ketiga, anak Mahathir Mukris. So ada 3 yang mungkin berkaitan dengan Panama Papers, berkaitan dengan billion of ringgit. Dan inilah kenapa, sebab Datuk Seri Anwar, dia orang nak cuba jatuhkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Dan percubaan tersebut dicuba pula hari ni, tuan-tuan. Dicuba juga hari ni. Mereka terus nak cuba hari ni. Cubaan apa? Dia cuba buat usul tolak unsur kerajaan pada hari ni. Menarik, kita baca. Cubaan pembangkang tolak usul kerajaan gagal. Cubaan pembangkang untuk menolak usul yang dibawa kerajaan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini tidak kesampaian. Tidak kesampaian cinta kita. Apabila gagal memperoleh majoriti dalam undian belah bahagi. Undian belah bahagi itu menyaksikan sejumlah 83 ahli parlimen menyokong usul tersebut, manakala 52 ahli parlimen tidak bersetuju. Seorang tidak mengundi serta 86 ahli parlimen tidak hadir. Sebab ramai yang ada keluar negara ada urusan dan sebagainya. Usul tersebut adalah untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini ditangguhkan sehingga rang undang-undang tenaga boleh baru pindaan dan juga rang undang-undang pihak pengurusan pembangunan tenaga lestari selesai dibahas serta diputuskan seperti termaktub dalam aturan urusan mesyuarat. Ia dibawa oleh Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Uga Anak Kumbong. Berikutan keputusan undian itu, Timbalan Yang Bertua Datuk Ramli Muhammad Noor memutuskan
di bawah peraturan mesyuarat, usul yang dibawa UGAP dipersetujui. Terdahulu Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin bangkit lagi bagi menolak usul yang dimukakan UGAP dan bertanya, adakah kerajaan menyerang undang-undang lain yang dibawa pada persidangan Dewan Rakyat kali ini? Beliau berkata mengikut dalam mesyuarat hanya berbaki 2 undang-undang lagi yang akan dibentangkan dan diputuskan hari ini. Kita baru memasuki hari keempat dan ia mempunyai 7 hari lagi. Adakah kerajaan punya hari kejutan yang akan dibawa? Waktu pembahasannya juga begitu singkat, katanya. Datuk Seri Syahidan yang turut bangkit mencadangkan agar persidangan hari ini diteruskan dengan usul persendirian yang dikemukakan ahli parlimen sekiranya kesemua urusan kerajaan telah selesai. Ramli kemudian membuat keputusan menempuhkan mesyuarat ayat itu selama 10 minit dan loceng dibunyikan bagi memberi ruang untuk rakyat di luar untuk kembali kepada proses undian. Suasana menjadi kecoh setelah ahli parlimen pembangkang mendakwa terdapat ahli parlimen kerajaan masuk ke dewan setelah pintu diarah ditutup. Okey. So asas dia macam ni. Asas cerita perkara itu sebegini. Dia bukan cerita rang undang-undang ke cerita rang undang-undang tu cerita picisan. Sebenarnya mereka nak bawa pada hari ini, dia nak bawa secara mengejutnya. Dia orang nak kalahkan kerajaan mana dia undi belah bagi. Undi belah bagi ni, kalau ada ahli parlimen tak berpuas hati, dia minta undian belah bagi kepada satu-satu keputusan, 15 orang ahli parlimen kena bangun bersetuju menyokong, maka kena buat undi belah bagi. Itu kaedah dia. So apa yang berlaku adalah dia orang tak bersetuju, ada beberapa perkara dia tak bersetuju, dan dia orang minta pada penghujung usul kerajaan, sebab dia kata usul kerajaan dan undang-undang ada 2 je, ada berbaki 7 hari lagi. So kami pembangkang ni nak bawa lah usul persendirian, private bill. So dia orang kata dia tak setuju, adalah dia punya cerita dia. So dia nak buat undi belah bagi. Dia nak buat undi belah bagi. So dia nak cuba malukan kerajaan, malukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan dia orang tak bersedia. So dalam keadaan tak bersedia, dia nak malukan. Okey, jom kita undi. Mesti kalah ni. Kalau kalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia orang boleh kata, tengok, Anwar sebenarnya tidak ada majoriti. Okey. Pum. Dia buat tekan loceng 10 minit, mula-mula 2 minit, tapi dia biarkan 10 minit. Yang dia tak berhati sebab 10 minit tu dia terpulang kepada speaker dewan, 10 minit ke 2 minit ke. Kalau dia kata dia nak boleh bagi masuk, dia bagi masuk. Akhirnya kiraan mendapati 80 lebih berbanding dengan 50 lebih. Bermakna tuan-tuan, kalau sekiranya semua pembangkang hadir hari itu pun, tetaplah kalah undian tersebut. Dengan arti kata lain, mereka tak ada majoriti. So bila Syahidan Kasim kata bye-bye bulan 8 nanti bye-bye, dia kata, saya tak pasti sama ada Syahidan Kasim ni dia kata bye-bye pada kerajaan PH, kerajaan perpaduan ke, atau dia kata bye-bye dekat PN. Sebab nampaknya usaha dia nak jatuhkan kerajaan dengan cara yang tikam belakang macam tu, tak percaya. Bukan setakat 70 tu tak datang, hanya 50 yang datang. Even katakanlah 70 hadir hari itu pun, still dia tak boleh kalahkan kerajaan yang tak ramai hadir, 80 lebih je hadir. Still. Sebab itu saya kata usul tadi itu tak penting. Perbincangan usul apa tak penting. Yang mereka nak bawa adalah tak ada majoriti. Still gagal. So dalam kegagalan tersebut, tuan-tuan, saya kaitkan dengan cerita tadi. Kat mana kekuatan Perikatan Nasional sebenarnya? Di manakah kekuatan Perikatan Nasional? Kecuali dekat Syahidan Kasim. Kecuali dekat Syahidan Kasim. Ini yang hakikat yang berlaku dalam negara kita, terutama negeri yang diperintah oleh PAS. Sebab tu bila Ismail, pengacara wacana Istana Harian itu, ditanya, Swardi, betul ke PAS memerintah, negeri tak maju? Saya kata tak adalah simplistik sebegitu. Tapi mungkin saya kena fikir balik jawapan saya itu. Sebab nampaknya sedemikian. Nampak sedemikian. Kita tengok Terengganu, tuan-tuan, negeri yang ada minyak, dapat royalti minyak. Kelantan pun dapat royalti minyak. Kelantan jangan nafikan mereka dapat, bukanlah royalti, dia dapat ihsan, tapi dapat juga. Pakatan Harapan bagi 400 juta, Perikatan Nasional bagi 400 juta, 800 juta, almost 1 billion dah dapat. Hanya ihsan minyak tau. Kemana duit itu pergi? Kita tanya soalan, kemana duit itu pergi? Pelik kan? Bercerita tentang Islam, bercerita tentang ni, bercerita tentang salah orang, ini salah Anwar Ibrahim, ini salah kerajaan persekutuan, ini salah DAP. Tapi tak pernah mereka lihat salah diri mereka sendiri dalam perkara ini. Itulah masalahnya.
Dia orang ni masalah sebegitulah. Baik, saya baca tadi. Saya nak ucapkan tahniah kepada kepada Dr. Mujahid Yusof Rawang kerana dilantik menjadi senator mewakili Perak. Persidangan Dewan Undangan Perak hari ini bersetuju memilih Naib Presiden Amanah Dr. Sri Mujahid Yusof Rawang sebagai ahli Dewan Negara yang baru bagi mewakili negeri tersebut. Pemilihan itu dicadangkan Menteri Besar Datuk Seri Sa'ari mengisi satu lagi kosongan kursi dalam negara setelah Datuk Iskandar Zulkarnain melepaskan keahliannya pada November 2022. Baik. Kenapa saya bawa cerita Mujahid ni jadi senator, tuan-tuan? Semalam saya bawa cerita kabinet mungkin akan dirombak. Okay, sebenarnya saya klasifikasikan menteri ni mengikut klasifikasi. Saya kata first class, second class upper, second class lower, third class fail. Ada nama menteri saya tak sebut. Saifuddin macam mana? Saifuddin. Saifuddin mana? Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution saya letak dia second class lower, atau mungkin third class. Dan hampir-hampir jatuh third class. Kenapa? Banyak benda dia tak settle lagi, tuan-tuan. Banyak benda dia tak settle lagi. SOSMA masih ada kat situ, akta hasutan masih ada kat situ. Dan bagi saya lah, tuan-tuan, ni cerita saya sebagai rakyat, ni bukan sebagai ahli parti. Kalau dia nak ambil kalimah Allah, nak tarik pasal kalimah Allah hari tu, dia tindakan itu betul. Tindakan untuk tarik balik rayuan itu betul. Saya boleh buat satu video khas untuk apa orang kata, untuk bahaskan benda ni. Saya bawa. Sekejap. Ni kat TikTok ni boleh nampak. Boleh nampak dari sini. Okey. Saya boleh bahas satu cerita panjang ni. Di dalam ini ada dua kes. Satu berkenaan dengan Jill Island, dan satu lagi berkenaan dengan The Herald. Ini ada dua kehakiman yang saya baca. Saya boleh bahaskan benda tu panjang. Saya baca sepanjang ni saya baca, dia dah hadam dah. Tetapi silapnya Datuk Seri Saifuddin Nasution, timing. Kalau dia nak tarik benda tu, jangan tarik sebelum PRN, bang. Kena tengok timing dia. Timing kena tarik, jangan tarik sebelum PRN. Tarik selepas PRN. Senang sikit kita nak explain. Dia tindakan tu betul, tapi timing kena betul juga. Kalau tak penat kami nak buat kerja kat bawah ni nak menjelaskan. Timing tu kena betul. Okey. Salah satu lagi, third class saya letak. Third class hampir fail. Yang Saifuddin Nasution tadi, second class lower hampir third class. Third class hampir fail siapa? Menteri Agama. So, dengan naiknya Dr. Mujahid Yusof Rawang ni, ada beberapa nama yang menteri yang berkemungkinan akan digugurkan. Berkemungkinan, saya tak katakan berkemungkinan. Ada kemungkinan Menteri Agama ni akan digugurkan. Dan saya harap beliau digugurkan dan diganti dengan Dr. Mujahid Yusof Rawang. Tolonglah. Dr. Mujahid dulu sebagai Menteri Agama, banyak benda dia buat. Rahmatan lil alamin tu antara benda yang dia lakukan, idea yang beliau bawa. Kan nampak kesan daripada waktu. Dan kalau beliau naik jadi Menteri Agama dan bawa rahmatan lil alamin, digabung pula dengan kerajaan Madani, bagi saya strong dah. Bagi saya sangat strong. So please lah, please lah, tukarlah Menteri Agama tu. Tak, tuan-tuan, saya cakap ni bukan sebab benci seseorang. Tak, saya bukan sebab saya benci Saifuddin Nasution. Saya bukan benci dengan Dr. Naim, Ustaz Naim. Saya bukan benci dengan orang yang saya sebut. Bukan. Saya kata tadi, kalau anda perform, saya cakap anda perform. Tapi kalau anda tidak perform, saya cakap anda tidak perform. Hanayoh hari ini menjawab. Daripada second class apa Hanayoh, hari ini saya sudah upgrade beliau menjadi first class. Hanayoh, tahniah. You have done a good job. Benda ni boleh berubah-ubah. Harafizi hari ini dalam satu sidang international punya conference, tahniah. Stay first class. Ngah Komeng still first class. Anthony Lok first class. Ini semua yang korang panggil DAP tak guna, tetapi contribute paling besar dalam negara kita. Sebab tu negeri DAP maju, negeri Kedah tengok. Cuba bagi Kedah tu bawah DAP. Apa kata sekali kita bagi Kedah tu DAP yang perintah? Mengamuk orang Kedah. Tak orang Kedah tak mengamuk kalau negeri ni maju. Sebab tu dalam Al-Quran dia kata, ciri pemimpin ni dua je, tuan-tuan. Amanah dan juga kompeten, berkemampuan.
seorang yang amanah, dan seorang yang berkemampuan. Dalam Al-Quran ada sebut. Al-Quran sebut. Tak ada dia sebut di situ mesti orang Islam, mesti seorang ulama. Tak ada. Tak ada syarat itu. Sebenarnya tak ada. Tak ada syarat itu menjadi syarat kewajipan. Of course kita kena menjaga agama kita, tetapi siapa kata orang Islam boleh jaga agama kita? Kadang-kadang orang bukan Islam lebih baik jaga agama kita daripada orang Islam itu sendiri. Mana ada Is? Ya, dalam Al-Quran tu sendiri kata, antara negeri yang makmur, in fact Al-Quran sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri Sabak. Raja Sabak tu, Ratu Sabak tu orang bukan Islam. Ratu Sabak tu bukan Islam. Dia bukan masalah itu, tuan-tuan. Masalah pentadbiran ini bukan masalah akidah dia, tapi masalah kemahiran dia mentadbir. Tuan-tuan, kalau kita rumah kita elektrik terbakar, kita panggil ustaz ke kita panggil electrician? Electrician tu entah tak semayang pun tidak. Ustaz ni semayang 5 waktu, tapi elektrik terbakar, kita kena panggil electrician. Sama juga politik, pentadbiran. Takbir urus, kita kena panggil orang yang boleh mentadbir. Ustaz memang ustaz, lilit serban 10 kali, tapi bab ekonomi ke laut, account pun tak pandai baca. Bila 1MDB, oh saya berpuas hati, kami berpuas hati. Mudah macam tu je kena tipu. Sedih. Baik, habis kat situ.